Ya, betul itu Alif. Lebih 80% daripada 206 buah rumah panjang dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Dudong menerima suntikan vaksin COVID-19. Mendedahkan perkara itu, Pengerusi Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Cawangan Dudong yang juga Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Luar Bandar Sibu, Wong Ching Yong berkata, usaha berterusan membuka pelbagai pusat pemberian vaksin bergerak dan statik merupakan salah satu faktor menyumbang kepada peratusan tinggi tersebut. Menurut Wong Ching Yong, antara PPV bergerak yang dibuka di kawasan Dun Dudong adalah PPV Hotel Medan, PPV Pulau Lihua dan PPV Sekolah Menengah Citizen. Selain itu, katanya PPV statik di Sibu Jaya dan Sekolah Tinggi Katolik Sibu juga turut memainkan peranan penting ke arah memastikan lebih ramai mendapat suntikan vaksin. We make full use of Sibu Jaya PPV, whereby all the long houses along Oya Road, Jalan Sungai Mengin, they all go to Sibu Jaya PPV. We also cooperating with KPJ. We set up a long-term PPV in Catholic High School. So all those from Asang, Sungai Asang, they can come down to Catholic High School. Ching Yong ditemui media ketika meninjau pelaksanaan operasi PPV bergerak di Sekolah Menengah Citizen Sibu pagi tadi. Sebanyak lebih 2,500 akan menerima suntikan dos kedua vaksin COVID-19 di PPV berkenaan yang merangkumi pemberian vaksin kepada penduduk di kawasan Salim, Sengan dan Sibu Jaya. Saudara, berita seterusnya kita ikuti ringkasan laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat 20 Julai. Sarawak merekodkan 76 lagi kes baru varian Delta yang telah dikesan di beberapa bahagian di negeri ini. Pengarah Institut Kemahiran dan Perubatan Komuniti IHCM Universiti Malaysia Sarawak, Profesor Dr. David Pereira memberitahu ia telah dikesan melalui proses pengesanan dan pengawasan berterusan mengenai SARS-CoV-2 varian yang berada di negeri. Menurutnya, sampel daripada kes-kes positif telah diuji antara 7 Jun hingga 13 Julai lepas. Profesor Dr. David dalam kenyataan beliau kepada Timbalan Ketua Menteri merangkap Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, Dato' Ahmad Douglas Sugambas memberitahu daripada jumlah tersebut 52 kes telah dikesan di Kuching. Ia melibatkan sampel yang diambil dari Hospital Sentosa, Balai Polis Satok serta beberapa lokasi di bandaraya tersebut. Selain itu, varian Delta turut dikesan di bahagian Serian, Samarahan, Seri Aman, Sibu, Miri dan Betong. Dengan penambahan kes baru tersebut, ini menjadikan jumlah kes varian Delta di Sarawak meningkat kepada 93 kes sejak ia mula dikesan 4 Julai lepas. Baik, sementara itu Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian Sibu JPBB Sibu juga dimaklumkan oleh Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS bahawa sampel COVID-19 yang dihantar ke universiti tersebut pada 12 Julai lepas disahkan daripada varian Delta. JPBB Sibu dalam kenyataan medianya memaklumkan kes berkenaan merupakan seorang warga Indonesia iaitu pendatang tanpa izin parti yang telah diambil ujian PCR pada 7 Julai lalu yang didapati positif COVID-19. Untuk rekod, warga negara Indonesia itu telah ditahan di Hospital Sibu sejak 7 Julai dan hasil siasatan mendapati beliau telah memasuki Sarawak pada 5 Julai. Keputusan ujian calitan ke atas seorang kontak parti yang masuk bersama individu terbabit dan 2 orang tempatan yang juga kontak rapat kes ini juga adalah negatif. Kes berkenaan masih disiasat oleh polis. JPBB Sibu juga menyeru supaya penduduk Sibu terus berwaspada dan patuh SOP yang dikuatkuasakan selain mengingatkan majikan supaya tidak mengambil pekerja asing yang tiada dokumen lengkap.
Di daerah Kuching bermula hari ini, 2 lagi lokaliti dilaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD hingga 3 Ogos depan. PKPD terbabit melibatkan Kampung Bintawak Hilir dan Kampung Sungai Tapang. Hasil tinjauan RTM di kawasan Kampung Bintawak Hilir hari ini mendapati pihak polis mengadakan sekatan jalan raya di 2 laluan utama ke kampung terbabit dan tiada pergerakan penduduk kelihatan. PKPD yang berkuat kuasa tengah malam tadi menyaksikan sekitar 3,000 penduduk kampung terbabit diarah duduk di rumah sehingga tempoh PKPD tamat. Selain sekatan jalan di darat, polis turut mengadakan rondaan di sungai bagi memastikan tiada penduduk kampung berkenaan keluar menggunakan laluan Sungai Sarawak. Perusahaan kecil dan sederhana PKS di Sarawak yang berdepan masalah kewangan boleh merujuk kepada Perkhidmatan Tekun Nasional untuk bimbingan daripada merujuk kepada Ahlong. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar berkata, perkhidmatan ini menawarkan hikmat kaunseling perniagaan dengan kerjasama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Datuk Seri Dr. Wan Junadi menambah Tekun Nasional dengan kerjasama Bank Rakyat juga menawarkan pinjaman mikro dan sederhana di bawah skim pembiayaan informal SPIN daripada RM1,000 hingga RM5,000 dengan kadar faedah tetap 4% tahun untuk pembayaran balik selama 5 tahun. Jelasnya memahami kesan pandemik COVID-19 dalam sektor perniagaan kecil dan sederhana, Tekun Nasional akan memudahkan proses kelulusan pinjaman termasuk mereka yang disenarai hitam, SITOS dan SIKRIS. Tambahnya, sejak SPIN diperkenalkan di Sarawak merekodkan jumlah tertinggi 589 usahawan dengan pinjaman berjumlah RM3.04 juta. Beliau berkata demikian di majlis penyerahan bantuan pembiayaan kepada usahawan tekun dan penyerahan sumbangan lembu korban kepada wakil Surau Sepakat Jaya di Bangunan Sultan Iskandar, Kuching. Pada majlis tersebut, beliau menyerahkan pinjaman tekun berjumlah RM333,000 kepada 10 usahawan di Sarawak. Majlis disusuli dengan penyerahan sumbangan Bank Rakyat berjumlah RM112,000 dan RM50,000 dari Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM kepada Surau Sepakat Jaya yang digunakan untuk program bakul makanan dan program korban tahun depan. Kerajaan negeri meluluskan peruntukan kepada One Stop Committee OSC bagi menangani isu dadah dan substans MIDS dengan membeli beberapa peralatan perlu sekaligus mampu menangani isu-isu penyalahan gunaan dadah dengan lebih berkesan. Berdasarkan demikian, Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Datuk Francis Hardin Hollis berkata, perkara itu telah dipersetujui oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng selaku pengerusi Majlis Keselamatan Negeri Sarawak. Jelas Datuk Francis, antara peralatan yang akan dibeli adalah alat pengimas bahan narkotik bagi mengekang penyeludupan dadah melalui kurier di pusat kargo dan bungkusan di lapangan terbang utama di Sarawak. Instant Visual Drug Detector IVDD untuk menyaring penggunaan dadah dengan serta-merta. Beliau berkata demikian dalam sidang media bulanan OSC di Kuching. Datuk Francis menambah peruntukan itu juga bagi membiayai pembelian peralatan dan keperluan sokongan rawatan dan pemulihan di 7 buah pusat sehenti untuk penagih. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan Alif.